Bab firman Allah Azza wa Jalla yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menugaskan satu malaikat untuk memperhatikan rahim. Malaikat itu berkata, oh Tuhanku, air mani. Oh Tuhanku, ia sudah menjadi segumpal darah. Oh Tuhanku, ia sudah menjadi seketul daging. Maka apabila Allah mahu menjadikan kejadiannya, malaikat itu bertanya, lelakikah atau perempuan? Celakakah atau bahagia? Bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Maka ditulislah, yakni ditetapkanlah kesemua yang tersebut itu ketika janin masih di dalam perut ibunya. Bab bagaimana perempuan yang berhaid berihlal haji dan umrah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. Ada di antara kami yang berihlal umrah dan ada yang berihlal haji. Bila kami sampai di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berihram umrah dan dia tidak membawa hadyu, yakni binatang sembelihan untuk kurban, maka hendaklah dia membuka ihramnya. Sesiapa yang berihram umrah dan dia membawa hadyu, dia tidak boleh membuka ihramnya sehinggalah dia selesai menyembelih binatang kurban yang dibawanya. Dan sesiapa yang berihlal haji, dia hendaklah menyempurnakan hajinya. Aisyah berkata, aku telah kedatangan haid dan terus berhaid hingga hampir tiba hari Arafah. Aku tidak berihlal sebelum itu melainkan untuk mengerjakan umrah. Tetapi Nabi SAW menyuruh aku melepaskan rambut, menyikatnya dan seterusnya berihlal haji serta meninggalkan umrah. Maka aku melakukan apa yang disuruh beliau itu, sehingga apabila aku telah selesai mengerjakan haji, baginda SAW pun menghantar bersamaku Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau SAW menyuruh aku melakukan umrah dari Tan'im sebagai ganti umrahku, yakni yang sebelumnya. Bab datang dan perginya haid. Orang-orang perempuan menghantar satu bekas kecil mengandungi kapas kepada Aisyah. Pada kapas itu terdapat warna kuning, yakni tujuan mereka ialah bertanya beliau tentang haid. Aisyah menjawab, janganlah kamu terburu-buru sehinggalah kamu nampak cecair putih. Maksud beliau ialah sehingga kamu sampai kepada tempoh suci daripada haid. Anak perempuan Zaid bin Thabit mendapat tahu bahawa ada segolongan wanita, yakni di zamannya, meminta lampu pada waktu malam untuk melihat sama ada mereka telah suci atau belum. Beliau berkata, orang-orang perempuan dahulu, yakni sahabiyat, tidak melakukan semua ini. Beliau mencela mereka, yakni kerana melakukan perbuatan yang menyusahkan itu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Fatimah binti Abi Hubeish beristihadah. Kerana itu dia bertanya kepada Nabi SAW, maka baginda SAW bersabda, darah itu keluar disebabkan adanya gangguan pada mana-mana urat. Ia bukan darah haid. Apabila datang haid, yakni waktu dan masanya yang sedia dimaklumi, tinggalkanlah sembahyang. Dan apabila ia pergi, yakni berlalunya waktu itu, mandilah dan bersembahyanglah. Bab mula-mula hari ini sebenarnya masih semua ni berkenaan dengan haid atau istihadah atau nifas.
Hari ini Imam Bukhari dengan buat tajuk ni, dia nak menjelaskan, nak mentafsirkan satu ayat Al-Quran. Apakah maksudnya? Dan apakah kaitannya dengan haid atau istihadah atau nifas? Dia seperti biasa Imam Bukhari, dia ayat Quran ni dia tidak ambil penuh. Dia ambil reka-reka, sikit-sikit berkenaan sahaja. Mungkin tidak jelas kepada kita dengan melihat kepada hak rengkah tu. Dengan sebab itu perlu kita tengok hak lengkap ayat tu. Cuba tengok nota 274 di bawah tu. Ayat yang lengkapnya ada di bawah. Sebab mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah tu rengkah benar. Maksudnya yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan, itu saja. Gapo dia sebelumnya, gapo dia selepasnya tidak nyata, kecuali apabila kita tengok sepenuhnya ayat ini. Tengok di bawah tu nota 274. Firman Allah SWT ini selengkapnya berbunyi, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Itu ayatnya. Satu ayat yang lengkap. Tapi Imam Bukhari ambil tengah tu, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Sebab di situ bergantung maksudnya. Kita tengok maksudnya keseluruhan tadi, ayat tadi. Wahai umat manusia, sekiranya kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, yakni kehidupan semula pada hari kiamat, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging, yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu, yakni kekuasaan kami. Dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim, yakni ibu yang mengandung itu, apa yang kami kehendaki. Sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan, yakni semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk, sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi, kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh, dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Itulah ayatnya. Lepas tu, apa maksud Imam Bukhari dengan buat tajuk ni? Kalau kita tengok dalam syarah-syarah Bukhari, macam-macam lah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, kata gini. Sebab Imam Bukhari memang gitu, dia tidak terang apa maksud dia nak gapo. Tetapi mesti semua faham. Kalau dia sebut benda ni dalam bab gapo, mesti ada kaitan dengan tu. Walaupun secara zahirnya tidak nampak ada kaitan. Disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan kejadiannya tu, apa kena-mengenanya dengan tapi ada, mesti ada. Kita tengok dulu